jemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid, Yang Berhormat Kemaman untuk mengemukakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saran saya nombor 1. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama, terima kasih pada yang bertanya. Saya ingin mohon untuk mohon kebenaran bagi menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Jerai berhubung dengan isu yang sama yang dijadualkan pada 25 Ogos 2020. Projek Penang South Reclamation atau PSR yang melibatkan kerja-kerja penambakan laut, ia akan membentuk pulau buatan dengan jumlah keluasan 4,500 ekar atau 1,821 ekar, di mana Pulau A seluas 2,300 ekar, B 1,400 ekar dan C 800 ekar. Menjadikan keseluruhannya ialah keluasan 4,500 ekar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa projek ini telah pun mendapat bantahan yang sangat kuat daripada pelbagai pihak pemegang taruh seperti para nelayan, masyarakat setempat, NGO dan pelbagai demonstrasi telah pun dibuat, dan saya suka maklum bahawa kepada Dewan Mulia ini bahawa Kementerian telah pun menerima pelbagai memorandum bantahan terhadap projek ini. Bagi pembangunan projek PSR ini juga dikhawatiri akan menyebabkan kemusnahan kekal dan residual impak ke atas ekosistem daratan lumpur atau mudflat, kawasan tangkapan ikan, kawasan pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Saya suka maklumkan bahawa kemusnahan kekal ini akan memberi impak negatif yang signifikan kepada sumber perikanan, nelayan dan jaminan sumber bekalan makanan negara. Kementerian mengambil serius terhadap semua projek pembangunan, terutama projek yang tertakluk kepada EIA. EIA adalah satu keperluan perundangan di bawah Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, proses penilaian EIA telah pun mendapat persijilan MSISO 9001-2015. Oleh itu, proses penilaian EIA adalah satu proses yang ketat dan mengikut amalan peringkat antarabangsa. Oleh kerana itu, penggerak projek ini tidak boleh memulakan sebarang kerja di tapak sehingga laporan EMP atau Environmental Management Plan yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar, di mana EMP ini merupakan salah satu syarat utama daripada 72 syarat kelulusan EIA yang perlu dipatuhi. Sekian, terima kasih. Sila Kemaman. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Menteri di atas jawapan yang diberi. Yang sedia maklum, projek tambak laut yang berkait secara langsung dengan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang telah mendapat bantahan yang berterusan daripada pelbagai pihak. Antaranya, kebimbangan utama yang dibangkitkan adalah ia bakal memberi ancaman kepada hidupan laut dan dalam masa yang sama melibatkan alam sekitar. Soalan tambahan yang ingin saya ajukan kepada pihak kementerian, apakah projek tersebut akan dihentikan sementara bagi memastikan ia memenuhi 72 syarat yang ditetapkan dalam laporan penilaian kesan alam sekitar? Dan seterusnya, saya ingin tahu tentang perkembangan status rayuan lembaga rayuan yang mencabar kelulusan EIA oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Untuk maklumat Yang Berhormat, bahawa projek ini tidak dimulakan dan tidak boleh dimulakan lagi. Tidak ada, saya ingin tegaskan bahawa tidak ada proses penangguhan sebagaimana ditanya. Jadi sebab projek ini memang tidak dapat kelulusan dan tak boleh mulakan lagi. Cuma saya ingin jelaskan pada soalan kedua yang dibangkitkan, Jabatan Alam Sekitar menerima notis rayuan bertarikh 29 Julai 2019 daripada Encik Zakaria bin Ismail. Beliau mewakili 185 nelayan di Sungai Batu, dan surat rayuan tersebut melalui Tetuan Tivalingam bertarikh 1 Ogos 2019. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, perkara ini selaras dengan Seksyen 35 Kualiti Alam Sekeliling 1974. Bila mana seorang yang terkilan dengan apa-apa keputusan Ketua Pengarah di bawah Seksyen 3 dan 4 Seksyen 34A laporan EIA
Mereka boleh merayu kepada lembaga rayuan. Lembaga rayuan boleh selepas mendengar ketua pengarah dan perayu-perayu itu membuat apa-apa perintah yang difikirkan patut. Di bawah Seksyen 36, ahli lembaga rayuan telah dicadangkan kepada Penguam Negara untuk pertimbangan beliau. Dan saya suka maklumkan bahawa ada 6 orang yang telah pun dilantik dan kita masih menunggu pejabat Penguam Negara untuk mewartakan pelantikan tersebut bagi lembaga ini mendengar rayuan yang dikemukakan oleh Encik Zakaria bin Ismail yang mewakili 185 nelayan, dan saya suka maklumkan keseluruhan nelayan yang terlibat lebih kurang 4,600 orang yang membuat bantahan terhadap projek ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Jerai. Saya Jerai. soalan tambahan Semata, yang Bukit kedua, Bendera. saya jemput yang ke berhormat Bukit Bendera. Bukit Bendera. Ya. Silakan. Terima kasih Timbalan Speaker. Dan tadi saya mendengar jawapan oleh Menteri. Projek tambak laut Penang South Reclamation sebenarnya mempunyai potensi yang besar dari segi ekonomi dan juga kepada perkembangan peluang pekerjaan kepada bukan sahaja negeri Pulau Pinang tetapi juga kepada negeri-negeri berjiranan selatan Kedah dan utara Perak, kerana boleh membawa peluang ekonomi, potensi ekonomi besar. Soalan saya, projek ini telah melalui Majlis Perancangan Fizikal Negara ataupun National Physical Planning Council, dan telah dinyatakan syarat-syarat seperti perlu ada plan pengurusan alam sekitar. Bolehkah plan pengurusan alam sekitar ini apabila siap nanti, apabila dikemukakan oleh kementerian, hendaklah dilihat secara profesional dan bukan dilihat secara politik, dan apabila dilihat secara profesional, dan maka saya rasa ini perkara-perkara yang dibangkitkan oleh menteri tadi boleh diambil perhatian. Dan soalan saya, plan pengurusan alam sekitar, apakah tugas ataupun tanggungjawab kementerian dalam kelulusan plan pengurusan alam sekitar ini? Ini soalan saya. Sila Menteri, jawab 1 minit. Terima kasih. Saya mengakui bahawa projek ini sebagaimana yang telah pun ditanya, dia mempunyai potensi ekonomi yang banyak dan sebagainya, peluang pekerjaan dan sebagainya. Cuma apa yang jelas bahawa saya suka maklumkan bahawa plan pengurusan alam sekitar, jaminan kementerian akan melihat secara profesional. Ya, tetapi di waktu yang sama, sebagai kementerian yang diamanahkan untuk menjaga alam sekitar, kita beri perhatian terhadap impak alam sekitar yang berterusan dengan projek ini. Apapun yang berlaku, kita harus mengambil kira semua sektor yang berlaku, yang terlibat dalam projek yang besar ini. Kita boleh bayangkan seluas keseluruhan projek tadi seluas 4,500 hektar, satu keluasan yang sangat besar dan impaknya tentu juga besar. Di samping dia memberi peluang pekerjaan bagi penduduk dan sebagainya. Oleh kerana itu, jaminan kementerian akan melihat ini secara telus, secara adil dan secara profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul. Soalan Saya- tambahan sikit. Menteri boleh jawab bertulis. Boleh tak? Sikit je. Saya ingin